Selamat pagi, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Ini sambungan kepada video sebelum ini, yaitu tentang tulisan daripada page rasmi Malaysia Today yang diadminkan oleh Raja Petra Kamaluddin. Ini sambungannya, saudara, bukan ulangan. Saya nak bacakan kepada Anda apa pendapat netizen, apa pendapat kerajaan Malaysia, apa pendapat rakyat Malaysia. Ini bukan rakyat England, RPK ada di England sekarang, di Britain, tapi tak pulang lagi. Tak tahulah kenapa dia tak pulang. Dia kata dalam komen balas beliau di dalam page Malaysia Today, beliau kata Anwar Ibrahim sibuk saman sini. Macam mana tak nak saman kalau itu semua fitnah? Nak tanyalah kepada Raja Petra Kamaluddin, kamu sukakah bibit-bibit fitnah ini tumbuh liar di Malaysia? Iyalah, kamu bukan di Malaysia, tentulah kamu diam saja kan? Okey, ini komen balas netizen terhadap apa yang ditulis oleh page Malaysia Today berkaitan dengan PHPN, Kerajaan Pintu Belakang Istana. Saya nak kecam tindakan RPK ini kerana saya lihat ini satu bentuk derhaka secara tidak langsung kerana menulis pintu belakang istana. Saya harap perkara ini tidak menyinggung istana negara. Saudara-saudara, salah satu komen daripada netizen yang paling saya suka ialah mereka kata, nak salahkan siapa terjadinya parlimen tergantung selepas PRU 15? Takkan nak salahkan rakyat? Memang sudah jadinya tergantung. Tiada majoriti muda 112 atau 122. Yang ada hanya majoriti yang mendapat kerusi terbanyak, yaitu Pakatan Harapan. Jadi, apalagi yang RPK nak? Tanpa tertubuhnya kerajaan, bagaimana nak mengurus dan mentadbir negara? Takkan 2 bulan kita tiada kerajaan. Masih kat sini, sana, ke sana, sini, sana, sini. Nak bentuk kerajaan lagi RPK. Berfikirlah secara rasional. Perbaiki mana terdapat kelemahan dan terus ke hadapan untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Selain itu, ada juga netizen yang tetap mahu supaya RPK move on. Move on lah RPK, kata mereka. Do not interrupt the government. Let the manage the country. Jangan mencurah minyak di api, kata netizen ini. We need to develop the country back on the track. Remember, Rome built not within a year, kata beliau. Ingat, saya setuju dengan M. Nazri katakan ini, bahawa sesebuah negara tidak dibina dalam masa 1 tahun ataupun sepetik jari. Kalau RPK tak suka dengan Anwar Ibrahim, tunggulah 5 tahun, barulah menilai Anwar Ibrahim. Jangan nilai Anwar Ibrahim hanya baru 1 bulan. Saya tak setuju dengan tindakan itu. RPK pun tentu tak suka kalau kita nilai dia hanya waktu sebulan. RPK pun tentu tak suka kalau kita hanya nilai dia hanya waktu sehari. Itu tak adil, pasti RPK kata tak adil. Jadi, apa kata? Kita sebagai Malaysian sepatutnya menyokong kerajaan kita yang ada sekarang ini dan tunggu nanti 5 tahun lagi. Kalau tak suka, kita tumbangkan lagi melalui undi kita. Itu tepat. Jangan ikut apa yang orang seperti RPK ini mahu lagi kerajaan tumbang. Aduh, sokonglah kerajaan RPK. PN mengajar rakyat melawan istana, kata Fikri Faiz. Dan making sure their dogs don't need the walks. Niksha kata, betul tu, belum ada apa-apa lagi yang dibuat untuk menangani kos sara hidup, hanya janji yang ditakburkan. Ini Niksha kata, belum ada apa-apa yang dilakukan. Ada sudah dilakukan, bosku. Baru 1 bulan, bagi masalah. Paling tidak pun 2-3 tahun. Baru kita nampak apa yang berlaku dengan kos sara hidup ini. Jangan menilai kalau belum lagi sampai waktunya. Ibnu Ali kata, apa yang mengarut nih? Sejak bila pintu belakang istana? Istana sendiri berkenan lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Saya setuju dengan Ibnu Ali. Apa yang RPK mengarut sangat nih? Sejak bila pula pintu belakang istana ada? Tidak, memang ada pintu belakang, tapi itu fizikal. Tetapi dari segi perbuatan khianat daripada pintu belakang istana ini, saya tak setuju langsung. Sebab
Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri telah diperkenan oleh yang di Pertuan Agong. Bahkan yang di Pertuan Agong sendiri yang mencadangkan kerajaan perpaduan antara Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Tapi Muhyiddin tolak. Kenapa? Nanti PN tanyalah sendiri, bos kamu tuh. Ambikai kata PN tak sah pintu belakang. Diri sendiri nak pintu belakang, tapi kata orang lain. Sendiri cakap sendiri belakang. Itulah. PN sekarang ini ada yang kata, ada yang menggelar kerajaan PH Barisan Nasional ini sebagai kerajaan pintu belakang. Tapi PN pun sebenarnya sebelum itu duluan lagi membuat pintu belakang. Dulu waktu Langkah Sheraton, sekarang waktu kerajaan ataupun parlimen tergantung. Kamu ingat lagi kah? PN telah berusaha mendapatkan akuan bersumpah SD daripada pemimpin Barisan Nasional walaupun tanpa pengetahuan Zahid Hamidi. Itu lagi lah pintu belakang. Hazaral kata, susah juga ya RPK ini nak move on. RPK hanya menjawab, suruh Anwar move on. Sebab apa saman sini sana. Saya rasa RPK ni yang tak move on lah. Anwar dah move on selangkah, 10 langkah ke depan. Dia menyaman itu adalah langkah lain. Yang dia takbir negara, banyak sudah sebenarnya. Tapi yang saya heran, dari mana RPK dapat sumber-sumber dia itu? Yang sentiasa menghantui pemikiran saya ialah RPK ada di Britain, di England. Tapi banyak sangat maklumat beliau dapat daripada Malaysia. Siapa sebenarnya tali barut RPK ini? Kita nak tahu sangatlah siapa tali barut RPK ini. Macam mana dia dapat surat itu lebih cepat, surat ini lebih cepat, dokumen ini lebih cepat. Ada tali barut sebenarnya yang menggunakan RPK. Jadi saya boleh katakan RPK ini sebenarnya hanya orang yang digunakan untuk mengomen kerajaan Malaysia. Sekejap nak bantu ini, sekejap nak bantu ini, sekejap nak komen ini, sekejap lagi nak kecam sianu, dan sianu tidak konsisten pun. Dan apa yang saya tertarik ialah, kalaulah betul-betul RPK ini nak sangat kerajaan Malaysia ini jadi terbaik, pulang jalan di Malaysia, bertanding sebagai ahli parlimen, supaya kamu dapat memperbaiki kerajaan Malaysia. Daripada meroyan dan menyalak terus di Britain, lebih baik pulang ke Malaysia. Bertandinglah di Malaysia. Dan paling bagus, bergabunglah dengan Tun Mahathir Mohamad. Buatlah satu kerajaan baru ataupun parti baru bersama Tun Mahathir. Kan itu lebih bagus. Apa pendapat kamu semua? Sri Baidah tulis, dulu portal ini cerita bagus-bagus, yaitu portal page Malaysia Today. Beliau share apa yang bagus. Tapi sekarang dah tak matang pula, kata Sri Baidah Zubai. Kamariah Mahmud menulis kepada RPK, tak habis-habis lagi ke tak move on lagi, katanya. Ada YDP atau Kebawah Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong ada hak nak lantik siapapun jadi Perdana Menteri. Tambah lagi dengan suara Raja-Raja Melayu, kata Kamariah Mahmud. Ini yang RPK lupa. Sebelum Agong melantik atau membentuk kerajaan, melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, masih ingatkah RPK bahawa Agong telah pun memanggil Majlis Raja-Raja untuk membincangkan isu pelantikan Perdana Menteri dan kerajaan ini? Maknanya Agong tak buat keputusan sendiri, tapi suara Raja-Raja telah bersuara. Tapi RPK tetap tak setuju. Tak tahulah apa yang RPK suka. Apa yang dia nak, aku pun tak tahulah. Cakap-cakaplah kerajaan pun dah terbentuk. Nak tebuk atap lagi ke pisang takkan berbuah 2 kali. Sudah-sudahlah, kata Kamariah. Biar Perdana Menteri kita buat kerja dulu. 5 tahun lagi kita tunggu. Lepas 5 tahun kalau tak berjaya juga, tiada perubahan. Kita pilih lagi, kata beliau. Alibaba kata, masa dia orang jadi pembangkang pun tak habis-habis dok cari kesalahan kerajaan. PN Ismail Sabri Yaakob juga sekarang ini jadi kerajaan pula jadi kesalahan. Sama kan, apa salah tak nak kritik pula, kata Alibaba. Iya, terpulang sama kamu lah. Kritik pun boleh, no problem. Muhammad Faizul kata, Anwar dah jadi PM10. Atuk ni kecoh tak habis-habis. Punailah atuk ni, kata beliau. Dah under PN payroll ke, kata Che Kok Hua.
How? Mungkin beliau menulis oleh kerana RPK sekarang lebih condong kepada PN. Beliau pun bertanya lah, siapa yang bayar dia? PNBN, parti politik tak berprinsip dan bermaruah, kata Wais Aziz. Saya kata Perdana Menteri Anwar dah pelawar semua parti untuk sertai kerajaan perpaduan. Rasanya tak ada action. Letak syarat no DAP lah, no BN lah, no UMNO lah. Tapi kerusi MP UMNO nak pula disakau melalui pintu belakang. Betul tak? Dia kata. Itulah pasal. Kan? Biarlah Anwar dapat kuasa baru, boleh bentuk kerajaan gabungan. Saudara-saudara sekalian, itulah pendapat saya tentang isu yang dibuat oleh RPK dan juga daripada netizen sendiri, itu komen mereka. Semoga RPK bertaubat dan pulang Malaysia lah. Kita doakan dia selamat pulang ke Malaysia. Dan kalau dia mau bergabung dengan Tun Mahathir Mohamad, itulah yang kita mau, supaya dia dapat membantu membangunkan Malaysia. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Bye-bye.